قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المكرمين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita sampai muka surah 4, akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela, iaitu akhlak yang bila disandang oleh seseorang menjadikan dirinya akan dijauhi dalam berbagai macam pergaulan yang terhormat. Bulan lepas kita kaji tentang akhlak mahmudah, kan? Mahmudah maknanya akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji ini adalah akhlak yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita tahu bahawasanya Nabi ni akhlaknya begitu tinggi sekali, hebat, terpuji, tidak dapat ditandingi oleh mana-mana orang. Sehingga kan ada yang menceritakan satu kisah macam mana Nabi selalu di antara kerja Nabi ni dia melayani akan umat dia. Ada dikhabarkan kepada kita bahawa Nabi ada ketikanya pernah memberi makan kepada seseorang yang buta. Seseorang yang buta, Nabi menyuap makanan. Kemudian setelah Nabi meninggal wafat, maka kerja itu disambung oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian orang perempuan ni bila dia merasai suapan Rasulullah tak sama dengan suapan Sayyidina Abu Bakar, maka dia kata ini bukan suapan yang selalu saya nikmati. Maknanya ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar, siapakah yang suap dia ni? Maka Sayyidina Abu Bakar kata ini adalah Abu Bakar. Jadi yang sebelum ini siapa dia? Yang sebelum ini Rasulullah. Rupanya perempuan ini dia ada juga mengungkapkan ataupun memfitnahkan Nabi, kan? Dia arti kata dalam arti katanya dia tidak suka kepada Nabi. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar suap dia tu, dia menceritakan keburukan Nabi. Keburukan bukan yang hakiki, tapi suatu fitnah. Maka sudah tentu Sayyidina Abu Bakar ni agak keadaan yang marah kerana mencela akan Rasulullah SAW. Maka sudah tentulah suapan itu agak berbeza sedikit dengan suapan Rasulullah SAW. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar kata yang suap kamu itulah Muhammad, yang kamu cela, yang kamu fitnah itulah Muhammad. Itu cerita dia tu. Maknanya akhlak Nabi ni orang kata susah lah, kan? Orang nak menandingi. Tetapi setidak-tidaknya jangan kita buat alasan. Jangan kita buat alasan Nabi bolehlah sabar, aku bukan Nabi. Kan? Nabi bolehlah begitu gini, aku bukan Nabi. Setidak-tidaknya kesabaran, kesyukuran, tawakal kita itu walaupun tidak mencapai sabar, syukur, tawakal, redha Nabi itu, setidak-tidaknya ada juga peningkatan sifat-sifat mahmudah pada kita ni. Maknanya makin hari, makin lanjut usia kita, makin ada kesabaran yang menebal, makin ada kesyukuran kita yang bertambah, makin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya ada penambahan ketika mana bertambahnya umur kita dan
kita mau bahawasanya di akhir kehidupan kita itu, maknanya sifat mahmudah itu sudah melengkapi dalam kehidupan kita. Maka sifat mazmumah adalah lawan daripada sifat mahmudah, iaitu sifat yang tercela, iaitu akhlak yang bila disandang, apabila seseorang itu ada sifat-sifat mazmumah, kan, yang boleh kita sebut sifat-sifat yang tidak patut ada pada manusia. Sifat mazmumah ni sifat yang tidak patut ada manusia, lebih-lebih lagi manusia yang mengaku dirinya seorang Islam yang beriman, sebab kita ada idola kita ada qudwatun hasanah. Dalam seluruh kehidupan kita ni ada tempat rujukan kita, baik makan, minum, pakai, bercakap, duduk, berdiri, berjalan, beribadat, semua itu telah ditunjukkan atau dikhabarkan kepada kita oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau akhlak itu ada pada seseorang, yang menjadikan dirinya akan dijauhi, siapa pun tak suka, sehingga bukan takat manusia yang tak suka, malahan binatang tak suka. Kucing tu kalau kita cengih dengan dia, dia tengok kita dia lari, kan? Kucing kita cengih dengan dia, kita jumpa kita gempak dia, kita jumpa kita lempak dengan batu lah apa semua ni, dia tengok kita tu dia lari, dia tengok-tengok kita terkejut lari. Tu kucing. Orang kata tak ada akal, orang kata tak ada sekolahnya, dia pun benci melihat kita, binatang. Apatah lagi manusia. Kalau manusia sudah menjauhi daripada kita, tak ada kawan nama dia, tak ada sahabat nama dia. Kalau hidup tak ada kawan, tak ada sahabat, tak ada orang ambil berat tentang kita, kita tunggulah saat ketika mana kita dalam keadaan kesusahan. Mungkin masa senang, masa hebat, masa ada jawatan, masa kita ada duit, masa tu kawan pun ada. Ada kawan itu bukan nak menolong, membantu atau nak menyokong kebaikan kita, tapi mengambil kesempatan. Tapi di saat kita susah nanti, sakit, di saat kita ditimpa musibah, bala, masuk hospital, mati, kita boleh tengok berapa ramai orang yang boleh sampai ke rumah, berapa ramai orang boleh sampai ke hospital, yang jenguk, yang tanya khabar kepada kita, sebab ada sifat mazmumah, iaitu menjadikan dirinya akan dijauhi dalam berbagai macam pergaulan yang terhormat. Kan, mana kita akan dijauhi. Orang menyapa kita, orang bersua, orang mungkin bagi penghormatan, bagi salam tu dalam keadaan yang bukan keikhlasan, yang bukan timbul daripada keikhlasan nak bagi penghormatan tak, tapi terpaksa. Kan, terpaksa je itunya. Nak tengok apabila kita dah tak ada semua dah benda-benda yang kita sebut tadi tu. Tak ada jawatan, tak ada kekayaan, tak ada kehormatan pada kita dah. Masa tu baru kita kenal diri kita ni. Sebab kita ada sifat-sifat mazmumah tadi ni. Biasanya sifat mazmumah ni disandang oleh seseorang yang hatinya belum tersentuh dengan ajaran-ajaran Allah. Tak mari masjid lah, kita kata senang cerita kan. Tak mari masjid, tak mari surau, tak menghadap guru, kan, tak ada agama. Jadi jangan kita harap seseorang itu ada sifat ada sifat mahmudah. Kalau tak mari masjid, kita kata masjid surau ni tempat kuliah. Jaranglah tempat-tempat lain kita buat kuliah kan, jarang orang kata masjid surau lah. Tempat lain jarang. Mungkin ada pengajian, tapi kita kata umum macam tu lah. Kalau tak berjumpa dengan guru, maknanya sifat mazmumah lah dia akan bawa. Dia rasa sifat-sifat mazmumah yang ada pada dia itu boleh memberi kekuatan kehidupan kepada dia. Kalau dia takabur,
Kalau dia riak umpamanya, kan, dan seumpamanya, dia rasa dia sudah menjadi satu kehebatan pada dia. Kan? Jadi sifat-sifat mazmumah ni dia akan terjadi kepada orang yang tidak ada agama. Yang tidak ada agama. Dia tak pernah dengar kata syukur, dia tak pernah dengar kata tawakal, dia tak pernah dengar kata redha. Benda-benda ni dia tak pernah dengar. Jadi bila tak pernah dengar benda-benda macam ni, maknanya dia akan melakukan ataupun dia akan beramalkan dengan sifat-sifat di sebalik tu. Kalaupun nampak redha, kalaupun nampak dia macam bersyukur, kalaupun nampak macam bertawakal, itu bukan daripada ilmu. Itu mungkin orang kata daripada segi keadaan itu, keadaan ikut-ikutan saja. Macam mana ramai di kalangan kita manusia yang mengaku adanya Tuhan Allah tetapi tidak beribadat kepada Allah. Mengaku wajibnya semayang tetapi ramai yang tidak melaksanakan semayang. Mengaku katanya fitnah mengumpat itu salah, dosa besar, tapi tidak meninggalkan akan umpatan dan sebagainya. Jadi maknanya kalaupun kita tengok dia ni bukan kata tak pernah main masjid, memang takkan main masjid. Pasal apa? Pasal dia bukan golongan orang mukmin. Dia tak akan jumpa guru agama Islam, dia tak akan pergi ke masjid, tak akan surau. Tapi kita tengok dia ni orang yang baik. Macam ada kesabaran pula. Bagus sungguhlah Acong ni, sabar Acong no, sabar. Tapi bukan sabar yang hakikinya, bukan sabar seperti mana sabar yang dikehendaki oleh Islam. Kalau sabar dikehendaki oleh Islam ni, makna sabar yang sebenar-benar sabar. Sabar orang Islam ni, dia tahu bahawasanya kesabaran itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Maka dia sabar. Walaupun dia kena fitnah, walaupun dia kena berbagai-bagai tomahan, dia sabar. Maka dia tahu bahawanya Allah sedang menguji dia. Jadi mungkin yang bukan Islam tu dia sabar itu sebab atas lain-lain hal. Macam kita kata satu orang ni dia dah bertaubat daripada apa dia? Berjudi contohnya. Dia bertaubat daripada berjudi, dia tak main judi dah. Kan? Lama dah tak tengok dia pergi kedai Pak Ekok. Dulu ni kerap pergi kedai Pak Ekok. Contoh kan, contoh. Lo ni tak ada lah, tak tengok dah bertobat dah kot tu, bertobat kot. Rupanya bukan bertobat, rupanya tak ada duit nak main judi. Kan? Kita dah anggap tobat. Itulah. Sehingga dapat dipahami kalau dikatakan bahawa sifat-sifat buruk itu mencerminkan sifat asli manusia. Kan? Sehingga dapat dipahami kalau dikatakan bahawa sifat buruk itu mencerminkan sifat asli manusia, seperti sombong atau takabur. Manusia ni kalau tidak dididik dengan agama, dia akan sombong. Kita tengok musuh nabi-nabi, Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud, Abu Jahal, kan? Manusia tu manusia. Tapi bila tidak disentuhi dengan ajaran agama, dia akan disombong. Itu manusia yang berakal tu, yang ada akal tu, jadi sombong. Lepas tu kita kan mujuk, orang kata kan, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah menggerakkan kaki kita ni mari ke masjid ni. Saya bersyukur kerana Allah Ta'ala menggerakkan saya ke masjid. Tuan-tuan juga bersyukur. Kerana saja-saja nak main ni, kalau kata kita sendiri boleh main ni, belum tentu lagi. Kita kata ada kereta, pasal apa tak boleh main? Ada motor, pasal tak boleh main? Bukan kerja malam ni, pasal apa tak boleh main? Bukan sakit, bukan tak boleh main. Tapi tidak tuan-tuan, Allah pilih di kalangan manusia ini ada yang boleh datang ke masjid, ada yang boleh beribadat, ada yang boleh melakukan sesuatu kebaikan. Allah pilih. Sebab hidayah taufik milik Allah. Kan, hidayah taufik itu milik Allah, milik Allah.
Jadi maknanya kita hari ini merasakan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita. Apa dia? Allah memberi petunjuk, Allah memberi kita ingat bahawasanya ini maghrib, dan Allah mengizinkan kita semayang. Allah menunjukkan, mengingatkan kepada kita bahawanya ini waktu ini maghrib, dan Allah menggerakkan kita itu, taufik dia tu memberi kepada kita itu untuk beramal soleh. Ada yang Allah Ta'ala bagi hidayah tapi tak beri taufik. Dia tahu maghrib tapi dia tak boleh semayang. Dan Allah, ada yang Allah langsung tak bagi taufik hidayah. Dia tak tahu maghrib dan dia tak semayang nanti. Maka kebimbangan kita tuan-tuan, kerana taufik hidayah ni Allah boleh ambil, boleh beri. Kalau Allah bagi kepada kita taufik hidayah, alhamdulillah. Kalau Allah tak bagi, tak ada siapa yang boleh memberi kepada kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Itu. Mau siapa yang Allah nak bagi hidayah, tak ada siapa pun boleh menyesatkan kita. Tapi kalau Allah nak menyesatkan, tak ada siapa pun yang boleh memberi hidayah kepada kita. Itu kita bimbang. Na'udzubillah lah, kut kan. Ada sebahagiannya sampai hari ini saja Tuhan bagi hidayah. Lepas tu tak ada dah. Dan kita minta Allah sentiasa memberi taufik dan hidayah kita, sentiasa sampailah bila-bila pun. Jadi maknanya, kalau manusia itu tidak tidak berdamping dengan agama, dia akan jadi sifat sombong, dia akan jadi sifat takabur, membesar diri, dia akan sifat zalim, dia akan ada sifat riya, ada sifat tahassud, hasad dan sebagainya. Sifat-sifat yang tidak baik, ada yang tidak baik, dan sifat yang tak patut, yang tak layak ada pada seseorang yang mengaku dirinya Muslim, apatah lagi mukmin. Kan? Jadi kita nak kena belajarlah, kan? Nak kena belajarlah sifat-sifat yang kata hasad, dengki, sombong ni macam mana. Oh, ini sombong, ini hasad, kan? Itu kita kena belajar. Mau kita tahu. Kadang-kadang kita tak perasan. Macam mana orang duk tak perasan bila duk mengumpat. Kan? Dia tak perasan dia mengumpat, dia pergi habaq kat orang. Kak Moh nak. Ni saya bukan nak mengumpat Kak Moh ni. Bukan nak mengumpat, bukan nak kata, bukan. Tapi nak habaq. Kan, nak habaq tu. Jadi makna dia tu, dia tak faham istilah mengumpat tu. Walaupun nama dia tu nak habaq. Saya nak habaq kat Kak Moh ni. Bukan nak mengumpat. Saya Kak Moh kata saya mengumpat pula. Bukan. Mengumpat tak baik Kak Moh, berdosa besar. Saya nak habaq je. Itulah mengumpat juga nama dia. Dia tak tahu istilah mengumpat. Yang kata istilah mengumpat tu, zikru akhaka. Zikru akhaka. Kamu menyebut akan seorang kau tu, dalam kamu menyebut akan aib saudara kamu itu, kalau dia dengar, dia marah tak? Dia marah. Itu mengumpat nama dia. Oh, kalau habaq tu pun mengumpatlah, mengumpat. Macam juga orang panggil apa? Apakah? Apa ni? Tak ingat. Tu yang apa ni? Riba tu kan? Interest ke apa semua kan? Kan? Kadang-kadang ditukar nama. Macam dulu ni kita tengok atau berita duk baca sebut nama khinzir kan. Khinzir tu bahasa Arab babi lah. Jadi pasal kita tak mau sebut babi tu kasar sangat kan. Sebut nama khinzir. Kan. Jadi bila sebut tu nampak macam halal pula. Kan. Macam barat dah dia tak halal ke, dia haram ke. Kan. Habaq tu pun haram juga kan. Dia bukan jadi halal. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terkemuka dan terbaik akhlaknya. Itu tak dapat dinafikan lagi. Memang hebat akhlak Rasulullah. Sebab kalau kita tengok Rasulullah ni, bila diceritakan ni nak masuk ni kan, nak apa ni orang kata apa, maulid apa semua kan, kisah Nabi ni. Amalan Nabi ni, amalan perbuatan Nabi ni, dia konsisten.
kan konsisten. Makna peribadi Nabi ni konsisten. Sebab tu di antara amalan Nabi buat, contohnya apabila Nabi buat, Nabi takkan berhenti. Nabi bila dia buat sesuatu amalan, dia takkan berhenti. Yang tu disebut dalam hadis kata ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih Allah, ahabul amal, sekasih-kasih amal kepada Allah Ta'ala itu adwamuha, yang kekal, konsisten, istiqamah, buat benda tu je buat, istiqamah. Wa in qalla, dan walaupun sedikit tapi istiqamahnya. Tapi jangan silap faham pula kan. Sagi dia pergi sembahyang satu maghrib satu rakaat, maka dia kata saya istiqamah ni tak pernah tinggal maghrib satu rakaat. Yang tu tak boleh macam tu. Sebab maghrib tu memang dah 3 rakaat kan. Untuk contohnya. Baik. Itu yang kata baik akhlak tu. Kalau kita sekejap buat, sekejap tidak, ataupun kita buat hanya kepada orang tertentu saja. Orang tertentu saja. Orang ni aku buat baik, orang ni tidak. Itu tak istiqamah, tak konsisten nama dia. Kan? Dengan si A aku buat baik, dengan si B dah tak ada pasal. Mana bukan akhlak baik. Sebab tu Nabi akhlak dia, orang Islam ke, orang bukan Islam ke, bangsa dia ke, bukan bangsa dia ke, umpama ada bangsa Parsi, Salmanul Farsi kan, contohnya. Bila berabah orang Ethiopia katakan, kan, orang Afrika ni katakan. Dah banyak sahabat-sahabat Nabi juga ada bukan orang Arab, bukan jenis Arab pun. Tapi Nabi tak ada. Nabi tak pilih. Nabi tak ansabiyah. Nabi tu tak menyamai antara mereka tu sahabat-sahabat. Malahan di antara sahabat-sahabat yang bukan bangsa Arab pun Nabi angkatkan. Sehingga kan satu ketika ada orang yang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwasanya dia yang mengadu itu Yahudi. Bukan seagama, tapi bila mengadu pada Nabi, Nabi ni sifat menolong ni, sifat membantu ini, dia tak kira siapa. Kata Yahudi itu, kata ya Rasulullah, pak penakan kamu ni dah rampas barang-barang aku, dia dah menzalimi aku, dia rampas barang aku nak minta jasa baik kamu supaya minta balik barang-barang aku kepada dia. Rasulullah pergi kepada pak saudara dia, minta balik, bagi balik kepada ni Yahudi. Bagi-bagi Rasulullah tanya, cukup dah lagi? Tak lagi, ada lagi. Rasulullah kata ada lagi barang yang belum kamu lunaskan, bagikan kepada dia ni. Tengok cari balik, cari-cari ada. Sehingga ke isteri dia kata, kamu ni takut kepada anak saudara kamu ni, dia kata. Kan gitu. Kata bapak saudara tu, bapak saudara ni, dia kata dalam bahasa orang Kedah Pulau Pinang kata, hang tak tahu, aku tengok Muhammad tu, dia kata aku tengok macam rimau ada kanan kiri nak terekam aku tu, mau aku tak bagi. Kan. Tapi itu kira Rasulullah, tapi nak cerita Rasulullah bantu walaupun dia Yahudi. Sedangkan Yahudi Nasara ni musuh lah yang amat ketat. Walan tarda ankal yahud walan nasara kan. Itu memang Yahudi Nasara ni memang perancangan mereka nak musnahkan Nabi, nak musnahkan Islam, memang tu. Tapi Nabi dah istiqamah. Jadi kalau kita nak buat baik itu, itulah. Pada orang A pun buat baik, pada B buat baik, pada C buat baik, itulah baik. Itu istiqamah Nabi buat baiknya. Dia tidak hanya tertentu kepada sekian-sekian orang saja. Itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kaum manusia meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak Rasulullah sallallahu itu mengikut riwayat Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah Al-Quran. Orang ni heran kan, orang Islam dah tentulah apa ni memuji akhlak Rasulullah kan, orang Islam. Dan kita tengok dalam apa marhaban anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Itu orang Islam. Tapi orang bukan Islam pun puji akhlak Nabi. Tak boleh tersembunyinya.
Jadi orang tanyalah kepada Sayyidina Aisyah, Yahudi, orang-orang ni kan tanya akhlak Rasulullah ni main kot mana. Orang Yahudi mana? Orang Yahudi yang bukan mereka itu membaca kitab Yahudi, membaca kitab Taurat Injil. Dia tak baca kitab tu. Dia macam kita lah juga tuan-tuan, ada mengaku Islam tapi Quran tak dibaca. Ada mengaku Islam tapi tauhid tak kenal langsung Tuhan, Allah tak tahu. Allah boleh sebut, tapi bila kata Allah tu siapa dia? Allah tu Tuhan. Tuhan tu siapa? Tuhan tu Allah. Allah tu siapa? Allah tu Tuhan. Kiamat tak habis. Kan? Dia tak boleh perincikan Allah itu siapa, Tuhan itu siapa. Bukan ada dua, satu. Kan? Jadi dia tak boleh. Itu orang Islam sendiri. Dalam arti akidah pun tak terlepas. Cuma saya nak pesan kepada muslimin kan, saya duk dengar jugalah, kita ni ada grup-grup baca Quran, betul kan, bacalah Quran, tapi jangan baca Quran sampai ilmu tauhid kita tak belajar, ilmu fiqh tak belajar, ilmu tasawuf tak belajar. 3 ilmu ni kena kemas, dan bukan kata kemas, kena sentiasa belajar. Quran baca, 3 ilmu ni kena kemas. Yang lain tu nak tambahlah, ilmu tafsir ke, ilmu hadis ke, apa semua. Itu panjanglah nak cerita tu. Kita tak mau ceritain tu sebab tak pergi lari daripada kita baca ni, kan? Baik. Orang tanya, orang Yahudi yang jenis ahli kitab tapi tak baca kitab dia. Kalau ahli kitab baca kitab, dia tahu bahawasanya Muhammad Rasulullah ataupun nama Ahmad ini adalah utusan Allah. Yang Quran sendiri sebut bahawasanya orang Yahudi ini ya'rifunahu kama ya'rifu abnahum. Mereka kenal akan Nabi Muhammad seperti mana mereka kenal anak-anak. Malahan lebih kenal lagi pada anak-anak mereka. Orang ahli kitab yang baca kitab itu, mereka kenal Nabi Muhammad malahan lebih daripada kenal anak mereka. Kadang-kadang orang tanya anak, "Pakcik, ni anak nombor berapa pakcik?" "Pakcik, ya. Anak nombor berapa ni?" "Anak nombor berapa?" Saya selalu tanya tu, bila nak nikah saya tanya. Saya nak tangkap, nak tengok. Tapi kalau tanya dekat makcik, dia dapat. "Makcik, ni anak apa?" "Anak nombor 3 Ustaz." "Beranak tahun bila makcik?" "Beranak tahun 79. Hari pun dia boleh habaq. Kalau makcik, kalau mak, kalau pak ni dia gurau kepala. Anak nombor apa Lepas tu pandai pula kata, "Ustaz, kita ni bukan beranak, demo beranak ni betul lah tu." Amboi, nak lepas diri kan. Tak apa. Orang Yahudi jenis bukan belajar ilmu kitab ni, bukan belajar kitab, dia tanyalah kepada Sayyidina Aisyah. Sebab Sayyidina Aisyah ni isteri Nabi dan selalu duduk dengan Nabi, nak tanya di manakah pembelajaran yang begitu hebat akhlak Nabi ni. Bukan dengan orang Islam, malahan dengan orang bukan Islam pun Nabi hebat. Sayyidina Aisyah kata, "Khuluquhul Quran." Akhlaknya Quran. Quran, panduan Quran. Ikutan Quran. Kita baca tak Quran? Kita baca Quran, tapi kita ikut tak? Tak. Pasal apa tak ikut? Pasal tak reti makna. Baca je. Kan? Kita duk belik hukum tajwid. Bukan saya kata tajwid tu tak bagus. Betul tajwid tu bagus. Tapi baca maknanya, arti dan maknanya. Itu sama. Barulah kita faham. Alhamdulillah dah hari ni kita tengok. Banyak masjid-masjid, tak salah saya, masjid ni membuat juga. Kita baca, kita tafsir. Kan? Kita baca, kita terjemah. Tu bagus tu. Selama kita duk baca, betul tajwid. Kan? Itu berapa harakat tu? Tu 5 harakat tu. Tu baru 3. Duk gaduh itu. Duk bertengkar sampai 3 dengan 4. Mana pula tu tak kena, tahu mana tak kena, baru 3, dia 6. Habis kalau bukan 6 batal Fatihah, batal lah sembahyang. Tu dia.
Tu dia macam tu teruklah. Dia tak batallah semayang, tapi bacaan tu tak fasahah, kan? Tanya untuk imam dia tahulah. Kan? Imam dia tahulah. Saya tajwid kurang juga, kan? Depa pakai. Dia dua pertengkar tu je. Yang makcik ni pun asma. Nak pi 6 harakat kok mana? Kan? Nak pi harakat ke mana? Hak mengajar tu pun dia bukan ustaz ustazah. Kan? Dia kira tengok le buku 6 harakat. Makcik tu 3 semput, 3 semput. Pakai tak sah sembahyang saja. Makcik tak mau sembahyang macam tu, pasal sembahyang pun tak sah. Pergi mengaji ke ustaz kata boleh makcik, asalkan panjang sudahlah. Panjang takat mana makcik dia buat? 3 lah. Buat macam mana kan? Tajwid bagus. Sebab tu Ustaz Sofi kata bukan mengaji tajwid, mengaji Al-Quran. Sebab Al-Quran dia ada 6 paling tidak ada cara pengajian itu. Termasuklah tajwid katanya. Itu. Baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman memuji akhlaknya, akhlak Nabi. Dalam Quran sebut, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam, kan? Surah Al-Qalam ni. Kan? Ayat keempat. Ayat ni, dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. Khuluqin azim. Saya teringat ayat ni, saya teringat Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri. Kan? Dia pernah main pondok saya masa tu, belum lagi jadi menteri masa tu. Masa tu dia berhenti jadi pensyarah, dia berhenti tanpa gaji. Jadi pensyarah di USIM. Saya pergi rumah dia kerana ada perbincangan dengan dia tentang kitab tu yang dia tulis tu. Jadi saya pergi dekat dia tu. Dia ada satu ceramah dia. Dia kata wa innaka la'ala khuluqin azim ni, bahawa dan demi bahawa sesungguhnya engkau ya Muhammad ya Rasulullah la'ala. Ala tu satu baik, la'ala senya di atas akhlak-akhlak. Bila baca dengan khuluqin, khulu ni maknanya akhlak itu adalah kurniaan Allah yang tidak ada tandingan. Khuluq tu, khulu tu. Khuluqin tu jadi jar majrul ala khuluqin tu, qin tu kan. Khulu tu. Di atas akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ni contoh kita akhlak mulia. Dia di atas lagi. Sayyidina Abu Bakar tu akhlak yang mulia, dia atas lagi. Dia bagi contoh. Dia kata orang mari minta kambing kepada dia, kambing. Dia tak ada kambing, Rasulullah. Kan? Jadi dia kata kamu pergi kepada si fulan, kamu minta kambing kepada dia, kata Rasulullah Muhammad Rasulullah yang menjamin. Apa maksudnya? Muhammad Rasulullah yang menjamin. Kalau kamu tak bayar kau balik keadaan ni, Muhammad Rasulullah akan bayar. Itulah. Itulah hebat. Maknanya dia tak ada, dia boleh bagi. Kita kalau orang nak minta kat kita, buat mai sat kambing, buang 2 ekor kambing, aku bukan kata kambing. Ayam pun tak ada. Kan? Ayam pun tak ada, hang nak minta kambing dekat aku. Orang mai RM10. RM10 apa? Aku RM2 ada, RM2 pun tak cukup. Kan? Tapi dak Rasulullah bagi benda hak dia tak ada, tu yang hebat. Kalau bagi benda ada, mai RM10, Allah hang ni kau jawab RM10 nah RM10. Pinggir RM10 aku lah, ambil RM10 tengah. Itu biasa, normal, biasa. Tapi kalau dia bagi benda tak ada tu, la'ala tu kata la'ala. Hebat, tak boleh tandingi lah akhlak tu. Kan? Itu kata wa innaka la'ala khuluqin ani surah al-qalam yang mulakar nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ayat ni turun, dia kata ayat ni turun cerita berkenaan dengan orang-orang musyrikin Mekah. Lalu duk kata Rasulullah ni majnun, gila. Kan gila. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang orang gila, dia kata kat kita gila, kita tak marah.
Orang gila kata kat kita gila, kita marah tak? Tak marah, pasal kita tahu dia gila. Tapi kalau orang yang bukan gila kata kat kita gila, kita marah tak? Marah kan? Bukan. Tapi Rasulullah tak marah. Pasal dia tahu dah bahawasanya orang yang kata dia tu gila. Cuma kita hari ni, kita duk rasa kita tak gila. Kita duk rasa kita steady. Macam orang gila dia kata tak gila. Dia kata, tuan, cikgu, saya ni tak gila dah, boleh keluar dah. Okey, bagi. Hampir ambil basket tu, apa tu, tong sampah kan? Hak lubang-lubang tu. Hampir ambil tu boleh tak? Pergi ambil. Okey, hampir dekat kolam tu, hang isi penuh dalam basket ni, dia kata, lepas tu bawa mai kat saya. Lepas tu hang boleh keluar. Dia pun lari lah pergi ambil cedok ayam, bubuh. Bila nak penuh? Maknanya walaupun dia kata dia tak gila, tapi dia gila. Tapi Rasulullah tahu bahawasanya manusia ini dia gila. Kalau dia tak gila, dia tak akan kata Rasulullah itu majnun. Sebab tu orang yang akan kata kita gila ni, orang gila. Kan orang kata kita gila. Yang kata orang yang beriman Islam dia gila. Bila gila, kita kena jagalah. Kan? Supaya gila-gila dia tu, jadi dia boleh buat macam-macam. Orang gila kan? Orang gila dia macam-macam. Jadi, itu akhlak Rasulullah. Ini dia katakan bahawasanya orang musyrikin duk kata Muhammad ini gila. Kan. Tapi dah sekali-kali bukanlah engkau orang gila. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Kan. Kamu bukan gila. Berkat nikmat Tuhan kamu sekali-kali bukanlah kamu gila. Allah declare Rasulullah bukan gila. Allah yang declare Rasulullah bukan gila. Seperti mana Allah declare Rasulullah adalah Rasul. Baca surah Yasin. Orang Mekah tak terima Muhammad bin Abdullah ni seorang Rasul. Tak terima. Tapi Allah declare dalam Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka la minal mursalin. Innaka la minal mursalin. Kan? Dia bilang. Innaka la minal mursalin. Kau Muhammad sebenarnya adalah di antara utusan-utusan Allah. Walaupun orang tak mengaku kamu itu Rasulullah, tapi Allah yang mengakui kamu utusan Allah. Jadi jangan sehati. Sebab tu kita hidup di dunia ni tuan-tuan, kita ni kadang-kadang buat apa pun orang akan adanya side kita, ada orang menyebelah kita, ada orang tak menyebelah kita. Kita buat gini, ada orang suka, ada orang tak suka. Kita buat gini, orang suka, tak suka. Contohlah tuan-tuan main masjid ni, tuan-tuan ingat semua orang suka. Aku tengok dia tu lah. Dia ni kira tak reti pergi ke mana. Ke masjid je. Orang tua tu dia kata orang tua tu kan. Padahal muda lagi pun dia kata orang tua tu tak reti ke mana masjid. Bawa lah cucu-cucu tu pergi Tesco sekali-sekala. Dia kata tu. Salah juga. Tak main langsung. Dia kata apa benda lah jadi manusia apa lah ni. Tak reti nak hidup ni. Awak nak hidup selama-lama ke? Tak reti langsung pergi masjid ni. Pun kata juga. Kan? Saat main, saat tidak ni jadi lebih caprik ke, lebih tek cicak ni sekejap putih hitam. Dia kata juga kan. Tuan-tuan nak kata macam mana? Tuan-tuan jangan pedulilah orang kata. Yang peduli Allah kata apa? Rasulullah kata apa kat kita? Bila kita buat sesuatu amalan, apa Allah akan kata? Apa Rasulullah akan kata? Apa agama akan kata? Baik tak selalu main masjid, Allah kata bagus, Rasulullah kata bagus, agama kata bagus, hati. Orang nak kata. Kita tak pi pun orang kata. Kita sat pi, tak sat tapi pun orang kata juga. Lebih sengap dah. Kita dengan Allah Ta'ala sajalah. Itu yang Rasulullah ambil sikap macam tu. Sikap tak mempedulikan orang kata. Kalau orang kata tuan-tuan tak boleh dakwah. Saya dulu bila nak ngajak tuan-tuan, teringat keluarga saya. Keluarga saya bukanlah orang hebat, kan? Kan? Adik-beradik saya apa semua ni bukanlah orang hebat sangat pun. Kau agama sangat pun tak. Duk ingat aku ni kalau mengajar lagi kalau orang kat tangan tudin muka lah. Tapi bila teringat Rasulullah ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Kan? Rasulullah teruskan dakwah. Yang tu saya kata tadi, taufik hidayah daripada Allah Ta'ala tu. Tak ada masalah. Ajak je lah. Orang nak kata pun, katalah. Itu dia antaranya. Kan? Baik. Sikit lagi. Ayat yang kedua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Ini ayat ni selalu kita dengar. Dulu ada seorang kawan saya lah, penceramah. Dia nak main ceramah di komuniti lah. Lepas tu saya pun pergi. Dia kata, Ustaz Zaki, ana berasa tak apa sedap lah. Pasal apa? Depa tulis di cogan kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah aja. Itu je. Depa tak sama liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kan. Yalah, ana pun tak tahulah. Sebab apa dia kata, cuba tengok nak. Hasanatul liman. Tun dengan lam tu dia ada kait. Kan? Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah adalah contoh ikutan yang baik. Siapa yang nak ikut tu? Iaitu, tafsir tu. Iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik dari hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan juga senang. Kalau dia kata macam itulah. Jadi kita pun ingatlah bahawanya demi Rasulullah tu ada contoh yang baik. Jadi kita ni nak buat apa-apa pun tanya Rasulullah. Tanya apakah yang dilakukan Rasulullah SAW. Kan kita perbuat, sebab Rasulullah manusia, dia macam kita lah. Berdiri, duduk, berbaring, makan, minum, bercakap, apa semua kita. Jadi sudah tentu Rasulullah tiap-tiap perbuatan tu ada dia punya orang panggil kafiat dia, cara-cara dia tu ada. Jadi kita nak buat apa pun kita tanya Rasulullah. Rasulullah dah tak ada dah, kita tanya ulama-ulama. Apa macam mana nak buat ni? Kan, insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.